untuk perniagaan dalam talian bagi golongan B40 ialah merupakan satu projek pembelajaran berdasarkan perkhidmatan yang dijalankan bagi membantu peniaga dalam talian yang terdiri pada golongan B40 untuk menguasai penggunaan aplikasi WhatsApp bagi tujuan perniagaan. Konsep ini dilakukan menerusi webinar. Jadi rasional projek ini dijalankan adalah untuk membantu golongan besaran dalam meningkatkan pendapatan mereka dengan cara berkongsi sedikit ilmu perniagaan khususnya mengenai aplikasi WhatsApp. Ini adalah kerana berikutan pandemik COVID-19 yang melanda negara kita. Semua rakyat mengalami peramai yang sangat letih dan mencabar. Ramai yang patah semangat sebab mereka diuji dengan ujian yang sangat berat sama ada secara mental dan juga fizikal maupun ekonomi mereka sendiri. Ramai yang terkesan dengan situasi yang sedang berlaku ini dan mengalami pelbagai perubahan dalam kehidupan mereka. Ada yang dibuang kerja, ada yang dikurangkan gajinya dan ada juga yang terpaksa menukar pekerjaan sehingga kan seorang juruterbang bertukar profession daripada menjadi juruterbang kepada menjadi peniaga. Dan tak kurang juga ada juga peniaga yang yang dahulunya sebelum berlakunya COVID-19 ini mereka berniaga secara langsung. Tapi selepas berlakunya COVID-19 ini, mereka terpaksa menghentikan aktiviti perniagaan mereka sebab adanya penutupan tempat berniaga, berlakunya penutupan tempat berniaga ketika perintah kawalan pergerakan dilaksanakan dan ada juga sebab ramai pelanggan kurang keluar membeli sebab mereka nak elakkan daripada dijangkiti virus berbahaya COVID-19 tu dan mereka terpaksa memikirkan satu cara penyelesaian iaitu mereka bertukar daripada berjual secara langsung kepada berjual secara dalam talian. Kami mengadakan webinar melalui Google Meet untuk berkongsi maklumat tentang tips-tips menguasai aplikasi WhatsApp untuk meningkatkan capaian prospek perniagaan dalam talian. Selain itu, kami juga berkongsi cara-cara untuk membuat copywriting, hard selling, soft selling dan macam-macam lagi termasuk pembinaan tim dalam perniagaan. Kenapa kami memberi tumpuan kepada WhatsApp? Ini sebab untuk elakkan daripada berlakunya sebarang sekatan atau charge tambahan. Contohnya, ramai yang mengatakan bahawa Facebook adalah antara medium yang terbesar dan terbaik untuk mendapatkan prospek niaga. Tapi sebarang postingan yang mempunyai unsur perniagaan, contohnya ada tulisan RM100 ataupun promo, perkataan-perkataan yang terdiri pada laras ekonomi, posting yang seperti ini yang mengandungi perkataan-perkataan ini akan disekat ataupun boleh dikatakan disorok, melainkan jika peniaga tersebut memerlukan kos untuk menjalankan FBS iaitu sistem pengiklanan Facebook itu sendiri. Jadi kita tahu bahawa sasaran untuk projek ini ialah golongan B40. Jadi adalah lebih baik untuk kita mencari cara untuk kurangkan kos perbelanjaan. Kos perbelanjaan untuk dalam perniagaan mereka itulah. Jadi untuk memudahkan proses jual beli atau perkongsian informasi berkaitan barangan atau servis yang dijual serta mengelakkan kos tambahan, adalah lebih baik jika kita menggunakan aplikasi WhatsApp. Aplikasi WhatsApp ini merupakan antara aplikasi yang dapat mencapai prospek dengan lebih mudah kerana medium ini membuatkan kita
berasa lebih dekat berbanding Facebook dan media sosial yang lain. Tambahan lagi, aplikasi WhatsApp merupakan aplikasi yang wajib ada dalam setiap telefon pintar dan boleh dikatakan hampir semua orang yang mempunyai telefon pintar menggunakan aplikasi ini untuk berhubung antara satu sama lain. Jadi selain itu, aplikasi media sosial lain pula mempunyai batas sosial pengguna yang jelas. Contohnya, aplikasi Twitter dan Instagram kebanyakannya digunakan oleh golongan remaja atau belia, manakala aplikasi Facebook kebanyakannya digunakan oleh golongan dewasa dan ke atas. Jadi dari ini kita dapat lihat penggunaan media sosial seperti ini terbahagi mengikut golongan dan pengaruh sosial yang tersendiri. Aplikasi WhatsApp pula mampu melampaui batasan sosial tersebut kerana semua orang, setiap golongan dari kanak-kanak, remaja belia dan juga dewasa menggunakan aplikasi ini. Selamat sejahtera Madam, nama saya Zhong Weisen, matris number 269699. Sekarang saya nak bentangkan tentang part metodologi. Kita adalah menggunakan dua metodologi dalam kajian ini, yaitu soal selidik dan gambar dan video. Dalam soal selidik, kita adalah dua bahagian, yaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A kita gunakan untuk tanya soalan terhadap tahap maklumat dan kewangan responden. Yang bahagian B kita tanyakan soalan tentang tahap penguasaan aplikasi WhatsApp oleh peniaga. Tujuan kita menggunakan soal selidik ialah menganalisiskan masalah responden. Yang kedua metodologi ialah gambar dan video. Kita menggunakan gambar dan video untuk membuktikan proses pengumpul data dan membincangkan masalah serta cadangan dengan sasaran kajian, implementasi kajian. Yang fasa 1 implementasi kajian kita ialah perancangan. Dalam perancangan, kita mempunyai 3 kali percubaan. Percubaan pertama kita pada 6 April. Kita bincang melalui kumpulan WhatsApp. Tujuan kita untuk percubaan ini ialah untuk membincangkan topik projek dan sasaran kajian yang bakal. Akhirnya, dalam bincangan ini, kita memilih topik kemiskinan dan mengkhususkan golongan B40 sebagai sasaran projek kami. Yang percubaan kedua adalah pada 13 April. Kita juga menggunakan WhatsApp untuk membincangkan. Kita membincangkan ringkasan dan objektif projek ini. Yang percubaan ketiga ialah pada 27 April. Meeting percubaan ini kita membincangkan melalui Cisco Webex Meeting. Tujuan kita meeting ini ialah membincangkan pembagian tugas projek ini dan juga membincangkan tarikh dan masa webinar yang dijangka. Fasa 2 implementasi kajian kita ialah pengumpulan maklumat. Kita menyediakan soal selidik menggunakan Google Form untuk responden. Tujuan soal selidik ini adalah untuk menapasti tahap pengetahuan responden terhadap penggunaan aplikasi WhatsApp sebelum webinar dijalankan. Akhirnya kita berjaya mengumpulkan maklumat daripada 12 responden. Selamat sejahtera kepada Dr. Zalina. Nama saya Ko Mei Teng, nombor matris saya 271154. Hari ini saya akan terangkan fasa 3, fasa 4 dan kesimpulannya. Pertama sekali, saya akan terangkan implikasi kajian fasa 3, pelaksanaan webinar. Kumpulan kami telah mengadakan webinar pada 21 Mei 2021. Kami telah menyampaikan 4 bahagian maklumat utama dalam menggunakan WhatsApp sebagai aplikasi perniagaan dalam talian kepada para peserta webinar. Bahagian pertama ialah bajikan pangkalan data strategi. Bahagian kedua ialah asal permasalahan WhatsApp, iaitu status WhatsApp dan teknik pakaian prospek serta cara simpan nombor pelanggan. Bahagian ketiga ialah strategi tsunami dan aging, dan bahagian akhir ialah formula TIG dan DES yang power dalam permasalahan WhatsApp gaya cikgu ijadi.
Selain itu, daripada 4 maklumat yang dinyatakan kami, sekumpulan juga dikongsikan tips-tips yang menarik perhatian prospek atau pelanggan untuk membacakan posting yang penjual kongsi di status. Antara ialah menuliskan copywriting dengan cara baik, dengan menggunakan aplikasi sosial dan hasil. Selain daripada itu, tips tambahan yang dikongsi oleh kami adalah cara menuliskan headline yang mengangkat perhatian pembaca. Seterusnya, saya akan terangkan fasa 4 hasil berkongsi webinar. Selepas webinar, kumpulan kami membuatkan soalan selidik yang kedua melalui Google Form. Pertama sekali, kami mendapatkan 50% respon tidak pernah berniaga secara langsung atau secara talian sebelum COVID-19 berlaku, dan 50% respon pernah berniaga sebelum pandemik COVID-19. Sebanyak 3 respon telah menjawab sebelum COVID-19 mereka telah menjualkan produk dalam talian, dan 2 respon telah menjawab selepas COVID-19 berlaku mereka telah melakukan kedua-dua cara berniaga, iaitu secara langsung dan secara talian. Sebanyak 2 respon telah menjawabkan selepas COVID-19 mereka hanya menjualkan secara talian. Di samping itu, sebahagian respon telah mengakui selepas COVID-19 berlaku pendapatan mereka mula terjejas. Selain itu, melalui soal selidik ini, kami dapati semua responden lebih bergemar berniaga secara talian berbanding secara langsung. Seterusnya, dalam soal selidik ini, kami juga mendapati hasil selepas webinar yang dijalankan oleh kumpulan kami kepada responden. Semua respon telah mengakui mereka dapat menguasai asas penggunaan WhatsApp bagi tujuan perniagaan. Mereka dapat praktikkan ilmu yang telah dikongsi oleh kami. Selepas webinar dijalankan, 1 respon mula berfikir membinakan tim, 1 respon tidak berfikir untuk membinakan tim, dan 4 respon memang sudah ada tim. Kesimpulannya, melalui soal selidik kedua ini, kita boleh menentukan respon telah banyak menguasai perniagaan melalui aplikasi WhatsApp. Nama saya ialah Saleha binti Fadli. Nombor matrik saya ialah 261507. Sekarang saya akan membentangkan bahagian ekspektasi. Yang pertama ialah ekspektasi pelajar. Projek Service Learning adalah program berasaskan sosial yang tidak pernah dimasukkan dalam silibus akademik kami sebelumnya. Projek SL adalah pelajar memberi perkhidmatan kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan pelajar dan kebaikan bersama. Situasi pandemik COVID-19 telah menyebabkan setiap kumpulan perlu mensasarkan komuniti terpilih dalam bentuk projek SL. Tujuan umum projek SL ini adalah untuk mengurangkan kemiskinan di Malaysia dan memberikan cadangan untuk membantu mereka terus menjalankan perniagaan mereka walaupun wabak COVID-19 masih berlaku. Dalam projek SL kami mengadakan webinar dengan komuniti golongan B40 yang melakukan perniagaan dalam talian. Kami berkomunikasi secara maya dengan responden dan juga antara ahli kumpulan melalui WhatsApp, Webex, Zoom dan juga Google Meet. Walaupun secara atas talian, kami masih boleh berinteraksi secara baik dan mampu mengeratkan hubungan walaupun masing-masing berada di tempat yang berbeza. Yang kedua ialah ekspektasi terhadap responden. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP, sebahagian responden kami kehilangan punca pendapatan kerana mereka bekerja secara makan gaji. Selain itu, sebahagian daripada mereka menjalankan perniagaan dalam talian sebagai kerja sambilan. Oleh itu, mereka perlu mengumpul sebanyak mungkin prospek untuk perniagaan dalam talian mereka kerana ini adalah punca pendapatan utama mereka semasa pandemik.
Jadi apa kata mereka terhadap webinar kami? Salah seorang responden kami, Puan Nur Fatin Fitrah binti Abdul Halim, telah membina tim dan mempraktikkan ilmu perkongsian semasa webinar dengan membina tim dalam perniagaan talian untuk memperluaskan perniagaan. Hal ini kerana melalui tim, peniaga boleh mendapatkan ejen atau dropship. Umum mengetahui bahawa ejen dan dropship memainkan peranan yang penting untuk mencari prospek dan mempromosikan barangan secara dalam talian. Sistem ejen dan dropship diguna pakai secara meluas di dalam perniagaan dalam talian di Malaysia. Selain itu, responden kami Cik Sharifah Izzati berpendapat perkongsian dari kumpulan kami melalui webinar amat berguna. Walaupun beliau telah mempunyai tim sebelum webinar ini, ilmu yang dikongsikan telah menambah pengetahuan Cik Sharifah Izzati untuk menambah baik pengurusan tim beliau. Beliau juga berpendapat bahawa pembinaan tim ini telah berjaya memperluaskan perniagaannya. Impak positif ini merupakan satu kejayaan kepada kumpulan kami kerana perkongsian kami telah berjaya membantu para peserta. Kesimpulannya, projek social learning adalah bertujuan menggalakkan pelajar menjalankan satu projek membantukan masyarakat dengan menggunakan pengetahuan yang kami telah belajar di universiti. Pertama sekali, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah kami, Dr. Zalina binti Zainal, kerana memberikan peluang kepada kita untuk belajar daripada masyarakat disebabkan oleh pandemik COVID-19. Situasi ini telah menyebabkan pendapatan masyarakat terjejas, terutamanya golongan B40. Oleh itu, melalui projek SL ini, kami ingin membantukan golongan B40 meningkatkan pendapatan mereka. Berdasarkan projek SL ini, kami mengadakan satu webinar untuk berkongsian maklumat tentang tips menguasai aplikasi WhatsApp untuk meningkatkan capaian prospek perniagaan dalam talian kepada peniaga B40. Kami telah mengembangkan pelaksanaan projek ini dari fasa perancangan, fasa pengenal pasti masalah, fasa webinar hingga fasa hasil perkongsian webinar. Akhir sekali, kami berharap projek SL ini dapat membantu peniaga B40 meningkatkan capaian prospek perkongsian dalam talian melalui webinar kami telah lancarkan. Terima kasih. Beberapa perkara yang penting perlu perhatian apabila buat ayat promosi. Pertama ialah jangan guna tanda seru berulang kali kerana mengundungkan orang baca berbentuk marah dan negatif. Dan kedua ialah jangan tulis semua huruf besar kerana macam nampak terdesak. Dan ketiga ialah jangan tulis semua bold kerana Update status di WhatsApp setiap hari untuk bina awareness. Kalau progress kita tak boleh buat setiap hari. Tapi untuk WhatsApp status kita boleh buat setiap hari dan buat prospek. Tapi ada syarat-syarat tak untuk WhatsApp status ini. Yang status apa yang sesuai di update. Yang terutamanya ialah status berbentuk tulisan. Kita boleh tulis Copywriting ada dua jenis, iaitu secara soft sell dan hard sell. Kaedah copywriting yang tidak soft sell ni kaedah copywriting yang tidak terus menjual secara langsung. Maksudnya kita buat jualan secara halus dan berlapis. Rasanya pernah tengok kan bila seller update status, contoh dia jual tudung tapi dia share cara-cara tutorial nak pakai tudung. Sebab lebih ramai kenal dan tahu produk kita. Macam mana tu? Macam mana dia berfungsi? Contoh, kita jual dan kita ada seramai 5 orang ahli dalam tim kita. Okey, daripada 5 orang ni, seorang akan dapat 10 orang customer. Dan yang lain-lain pun akan dapat 10 orang customer. Dan dalam satu masa kita boleh dapat sehingga 50 orang customer dalam satu masa.